أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ثم أما بعد, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Bersama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala masih sayang pada kita semua ini sehingga memberi kita peluang demi peluang untuk kita berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar. Untuk menjadikan kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, kita perlu tambahkan, tingkatkan ilmu pengetahuan kita supaya dengan ilmu yang ada pada kita itu akan menjadikan kita seorang hamba yang benar-benar melaksanakan setiap titah dan perintah. Dalam masa yang sama menjauhi segala larangan dan tegahan. Okey, hari ini kita nak sambung perbincangan kita kitab Safinatun Najah bahagian fiqh. Semalamnya kita bincang bahagian mukaddimah dan kita akan masuk bahagian tauhid, bahagian akidah. Adapun hari ini kita akan berbicara tentang fiqh. Okey. Pada minggu yang lalu kita berbicara tentang syarat memadainya guna batu dalam beristinja. So, sebagaimana kita baca matannya, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat memadainya guna batu dalam beristinja itu ada 8. So, kalau orang guna batu sahaja dalam istinja, maka dia kena ada 8 syarat ini. Kena cukup 8 syarat ini. Pada minggu yang lalu kita telah bincangkan 2 syarat. Yang pertama iaitu ayakuna bi thalathati ahjarin, dengan bahawasanya orang yang istinja itu mesti guna 3 biji batu ataupun 3 atrafi hajarin, 3 bucu batu, 3 penjuru batu. Okey. So sama ada 3 biji batu ataupun 3 penjuru batu. Itu yang pertama. Yang kedua ialah ayunaqqal mahalu, bahasanya bersihlah oleh tempat. Tempat apabila kita gunakan batu itu, kita sapu pada tempat keluar najis kita itu, maka tempat tu jadi suci, jadi bersih. Maka itu syarat yang kedua. Hari ini kita nak bergerak ke syarat yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin wa an la yajiffa an-najasu. Okey. Dan bahawa syarat yang ketiganya bahawasanya tidak keringlah oleh najis. Macam mana pula ni cerita ni? Okey, kita tengok syarah. Barangkali di situ kita tak faham, kerana cakapnya pendek. Okey, kita tengok syarahnya. Imam Muhammad An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani menghuraikan dalam syarahnya. Beliau berkata wasalithuha, dan yang ketiga daripada 8 itu, daripada 8 syarat itu, alla yajiffan najasu. Okey. Bahawasanya tidak kering oleh
najis. Pasal apa? Kalau keluar najis yang kering ataupun keluar najis tu tunggu dulu sampai kering, baru nak istijmar, baru nak istinja dengan batu. Okey. Kerana alasannya li'anna al-hajara la yuziluhu hina idzin. Kerana batu tak boleh lagi nak menghilangkan najis yang kering ketika itu, ketika dia telah kering. Okey. Sebab itu najis itu bila dia keluar, ya mesti diselesaikan ya ketika dia masih lembut. Okey. Wa qawluhu yajiffa bi kasril jim. Yajiffa, jangan baca yajuffa. Kena baca bi kasril jim. Min babi daraba, daraba yadribu. Okey. Daraba yadribu. Jaffa yajiffa, yajifu. Sini baca yajiffa sebab ada an kat depan. Dia perkataan jaffa dia masuk dalam perkataan ataupun dalam bab daraba. Daraba mudhari madhinya ra bi atas, ain fi'ilnya bi atas. Kemudian ketika mudhari'nya ain fi'ilnya baris di bawah. Daraba yadribu, fa'ala yaf'il. So jaffa yajifu. Okey. Cuma perkataan jaffa ini perkataan yang mahmuz. Bukan, perkataan yang mudha'af, yang apa nama kita panggil, berganda. Okey. Wa fi lughatin li bani asadin bi fathiha. Ya, dalam satu lughah, iaitu lughah bagi Bani Asad, baca dengan fathah. Maknanya an yajaffa. Itu lughah ataupun bahasa Arab juga, tapi dia guna lughah Bani Asad. Itu tak tahulah lughah di mana, wallah alam. Okey. So kalau baca dengan fathah jim itu yajaffa, dia masuk dalam bab min babi ta'iba. Okey. Bi fathiha. Ta'iba yat'abu. Baca ta'iba yat'abu. Maknanya fa'ila yaf'alu. Dalam bab fa'ila yaf'alu. Ta'iba ain fi'ilnya bagi bawah. Okey. Ta'iba fa'ila. Kemudian mudhari'nya baca bagi atas. Fa'ila yaf'alu, ta'iba yat'abu. Okey, itu dia sudut bahasa perkataan yajiffa. Fa'in jaffa kulluhu aw ba'duhu ta'ayyana al-ma'u ma lam yakhruj ba'dahu kharijun akhar walau min ghairi jinsihi wa yasilu ila ma wasala ilaihi al-awwal. Wa in kafa al-istinja' wa in kafa al-istinja'u bil hajari. Okey, apa dia cakap itu? Sekiranya kering semuanya atau bahagiannya kering, maka tertentulah oleh air. Ya, maknanya tak boleh lagi guna batu untuk istinja. Tertentulah oleh air. Makna apa? Ta'ayyana, tertentulah istinja itu pakai air. Kena pakai air ke mana-mana pun. Malam yakhruj ba'dahu kharijun akhru, selama mana tidak keluar selepas daripada yang kering tadi keluar, kharijun akharu, ya, benda lain yang keluar. Kalau dah kering, okey, yang tu tak boleh lagi dengan batu, mesti dengan air. Tapi lepas pada tu tiba-tiba keluar yang lain pula, yang basah, maka yang lembut, maka kembali boleh istinja dengan batu. Walau min ghairi jinsi, sekalipun bukan daripada jenisnya. Okey, so yang keluar daripada bawah itu bukan najis, yang keluarnya ialah cairan, ya, dan seumpamanya. Wa yasila ila ma wasala ilaihi al-awwal, dan sampai benda yang keluar berikutnya itu kepada apa yang sampai oleh benda yang keluar pertama,
yang telah kering tadi. So sekiranya keluar benda yang lain lepas pada tu, okay, lepas pada yang kering pertama itu, dan dia sampai ke tempat yang sampai oleh yang pertama, maka ketika itu boleh pula kita guna batu. Okay. Untuk yang keluar mula-mula tu, kemudian lepas pada tu tak keluar apa dah dan dia kering, maka dia tak boleh disucikan dengan batu. Dia perlu ditakyinkan dia perlu dibasuh dengan air ke mana-mana pun. Wa in kafa, di situ ada sedikit khilaf dari sudut naskah ya. Kadza al-aslu wa in kafa al-istinja'u bil hajari. Okey, tu kalau baca macam tu dia tak faham ya. Wa illa la'allaha la wa illa kafa wa awdahu min dhalika wa indaha kafa. Wa indaha kafal istinja'u bil hajar. So dia nak cakap kalau kita pakai wa in kafal istinja'u bil hajari, so dia jadi tak faham. Kalau kita guna la'allaha di bawah itu, ya, siapa ada kitab boleh tengok kat bawah, wa illa kafa, ay wa illam apa nak cakap, wa illa kafa pun masih tak faham lagi. Kalau kita guna wa illa kafa, wa awdahu min hadha, ya, uslub yang paling wadih sekali, yang paling jelas sekali di sini ialah wa indaha kafa. Okey, sebagaimana nuskhah yang diambil daripada Syekh Insaf. Dia kata apa? Wa indaha kafal istinja'u bil hajar. So kalau benda yang kedua keluar itu benda yang lembut dan dia sampai kepada apa yang sampai oleh benda pertama yang keluar yang kering tadi, ketika itu memadai oleh istinja dengan batu. So apabila kita istinja yang bau keluar ni, maka dia turut mengistinjakan apa yang telah kering pertama tadi. Gitulah. So cerita kita ni cerita istinja. So nak tak nak kita kena baca. Kita baca bagi cepat sikit, bagi lepas istinja ni. Warabi'uha, apa itu? Syarat yang keempatnya, syarat keempat bagi orang yang beristinja pakai batu sahaja. Kalau pakai air lepas pada tu, itu tak timbul masalah ya. Tak sempurna pun tak apa dengan batu ni. Okey, sebab apa? Sebab akan dibilas dengan air. Soalnya kita sekarang ni ialah bagi orang yang hanya menggunakan batu dalam istinja. So orang yang menggunakan batu dalam istinja, dia mesti cukup 8 syarat ini. Okey. Syarat yang keempatnya ialah warabi'uha la yantaqilu. Ai la yantaqilu najasu. Kata musannif la yantaqilu saja. Okey. Warabi'uha la yantaqilu, katanya tu syarih kita ni, ai anil mahalli alladhi asabahu 'inda al-khuruj wastaqarra fihi. Yang keempatnya, syarat yang keempat, bahwasanya najis itu tidak berpindah. Tidak berpindah, ia dhamir kembali kepada an-najasu. Najis itu tidak keluar, tidak berpindah. Dia keluar tu dia tak pindah ke tempat yang lain. Dia keluar straight aja dalam lubang, ya, dalam tempat buang najis. Okey, so dia tak pindah ke tepi-tepi anggota tempat buang itu, ya, lubang sampah itu, ya. La yantaqilu ai anil mahalli, daripada tempat allazi asabahu, yang kena akannya akan tempat itu, indal khuruji, ketika keluarnya najis itu, wastaqarra fihi, dan dia tetap macam tu, dia diam begitu, ya, dia lekat di situ begitu saja. So dia tak berpindah ke tepi-tepi lubang keluar najis itu. Fa in kana al-muntaqilu muttasilan, ya, ta'ayyana al-ma'u fil jami'. Sekiranya adalah najis yang berpindah itu bersambung, ya, dengan tepat
sekitar lubang itu, maknanya dia pindah ke tempat yang lain, ta'ayyana al-ma'u fil jami', maka tertentulah oleh pakai air pada semua tempat itu. So tak boleh lagi nak istinja. Okey. So najis itu kena pastikan kalau nak pakai batu sahaja untuk istinja, najis itu tak berpindah ke ruangan yang lain. Okey, ke ruangan yang lain. Tempat tu je, tempat laluan keluar itu saja. Okey. Keluar daripada laluan keluar itu terus dihantar ke kumbahan. Okey. So kalau pindah ke tempat yang lain, ya, maka ia tak boleh lagi diselesaikan pakai batu. Dia mesti diselesaikan dengan air. Au munfasilan, ataupun yang tadi berpindah tu dalam keadaan masih bersambung dengan najis. Ya. So cecair yang pindah ke tempat lain tu masih bersambung dengan najis yang keluar. Ataupun najis itu munfasilan. Najis itu terpisah daripada najis yang keluar itu. Dia merecik ke, dia meletup ke, macam mana tak tahu. Munfasilan, so tiba-tiba dia berjetak, ya, terpercik pergi ke tempat yang lain, kena di kaki ke pula ke, kena di paha ke, kena di punggung ke apa ke. Okey, ta'ayyana fil muntakili faqat, maka tertentu pakai air pada tempat benda tu pindah saja, pada yang berpindah daripada yang asal. Ya. So kalau dia keluar tiba-tiba ada meletup, kena tempat lain. Yang tempat lain itu kena basuh dengan air. Adapun yang tempat asal ni, tu boleh lagi pakai batu. So tempat tu kita istinja pakai batu. Adapun yang kena kat betis, kat paha, kat kaki, yang tu kena pakai air. Okey? Itu kaedah dia dalam istinja. Wa yushtaratu aidan an la yataqatta fa in taqatta bi an kharaja qat'an fi mahallin ta'ayyana al-ma'u fil mutaqatti wa ajza al-jamidu fi apa benda dia yang cakap ni. Okeylah, kita tinggalkan yang wa khamisuha, syarat yang kelimanya, la yatra'u alaihi akharu, tidak mendatang ke atasnya, ke atas najis yang keluar itu, oleh najis yang lain pula. Okey, ai najisun, yang najis mutlaqan, secara mutlak. Okey, au tahirun ratbun ghairul araqi. Okey, amma huwa fakadha at-tahirul jafu kahasatin fala yadurru fa in tara'a alayhi najisun sawa'un kana ratban aw jaffan aw tahirun ratbun walau min rashasil khariji ta'ayyana al-ma' li'anna mawrid an-nass al-khariju wal ajnabiyyu laysa fi ma'nahu. Okey, ni cerita pula. Syarat yang kelima, najis yang keluar itu tidak mendatangi ke atasnya benda yang lain, ai najis yang lain, ataupun benda bersih yang lembut, yang basah, yang selain daripada peluk. Macam mana cerita ni? Adapun ia, amma huwa, adapun ia peluh, wa kadza tahiru, wa kadza, dan demikian juga bersih, al-jafu, yang demikian juga benda bersih, benda keluar tu benda bersih yang kering, kahasatin, seperti batu. Okey, mula-mula keluar najis, kemudian keluar batu. Maka
fala yadhurru, yang itu tidak memberi mudarat. Okey, so kita boleh istinja pakai batu seperti biasa. Okey, seperti biasa. Fa in tara'a alaihi najisun sawa'un kana ratban aw jafan, sekiranya datang ke atas najis tu najis yang lain pula. Sama ada najis tu lembap ataupun kering, ataupun bukan najis, benda yang bersih, yang basah, walau min rasyasatil khariji, sekalipun basah tu dengan sebab terkena basahan benda yang keluar itu, ta'ayyanal ma', maka tertentu hanya pakai air saja, tak boleh lagi kita pakai batu. Sini agak akademik sangat ya. Terpaksa makan otak sikit. So antum kena tengok dengan baik. Pasal apa yang tertentu pakai batu saja? Li'anna mawridan nafsi al-kharij. Kerana warid pada nasnya ialah dia cerita tentang al-khariju saja. Kalau ikut dalam nas, ya, dia hanya bincang tentang al-khariju. Wal ajnabiyyu laysa fi ma'nahu. Adapun benda ajnabi, ya, benda-benda lain yang ghairi mu'tad itu seperti batu, seperti biji-biji buah-buahan, biji rambutan ke, biji durian ke, kalau ditelan dia keluar ke sana kan, maka laisa fi ma'nahu. Yang tu tak termasuk pada makna al-khariju. Okey. So al-khariju ialah najis lah. Najis yang keluar daripada kita punya jalan itu. So syarat yang kelimanya ialah, kita kembali balik, syarat kelimanya ialah tidak datang ke atas najis itu najis yang lain. Okey, najis yang lain. So kita apabila kita sapu datang najis lain. So tak ada makna pada sapu itu. Okey. Tak ada makna pada sapu itu. Okey. Biarlah okey, keluar habis dulu baru kita sapu. Itu artinya. Kalau datang benda yang last sekali tu biji durian, biji durian tu kalau dia lembab dengan sebab najis, maka dia tak boleh ta'ayyanal ma'. Pada ketika itu kena pakai air, tak boleh lagi kita pakai batu. Gitulah lebih kurang di situ. Wasadisuha, syarat yang keenam, la yujawiza al-khariju safhatahu. Tidak melampaui oleh najis yang keluar itu, ya, tidak melampaui safhatahu, ya, tempat lingkaran keluar itu, lubang keluar, lubang sampah itu, dia tak melampaui, tidak melewati, ya. Macam tadi jugalah yang keempat itu, tidak berpindah ke tepi-tepinya. Ai janiba duburihi, tepi-tepi duburnya. Fil ghaiti, pada cerita berak. Tu cerita berak. Wahya ma yanzamu minal al-yaini indal qiyami, iaitu papan punggung kita yang bertemu ketika kita berdiri, daripada dua papan punggung. Ketika kita berdiri, dua papan yang celah tu kan dia bertemu itu. Dia bertemu. So dua papan ini dipanggil safhatah. As-safhatu. So dia panggil as-safhatu. So najis yang keluar tu tidak melampaui lingkaran lubang tu sampai pada as-safhatu. Kalau sampai itu ta'ayyanal ma', yang tu kena pakai air lah. Wa hasyafatahu, dalam matan sebut wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Ya, bagi lelaki perempuan sama, ya, pada safhah. Pada perempuan, pada lelaki pula, ya, wa hasyafatahu, ya, bahawasanya benda yang keluar itu air kencing tidak melewati dia punya hasyafah. Hasyafah tu mana pula? Air ra'sa zakarihi fil bauli, ya, kepala senapang
ya pada cerita kencing. Tadi cerita berak, ni cerita kencing. Lambat lagi kan nak habis bab ni. Saya boleh pening kita ni. Wa tusamma aidan indal awami bil balahati. Ni nama kepada hasyafah di sisi orang awam. Orang Arab lah, orang awam pun orang awam. Orang awam Arab. Dia panggil apa? Balahah. Balahah, bil balahati. Okey. So kita jarang jumpa perkataan balahah. Sebab orang awam yang pakai. Dalam kitab biasa sebut hasyafah lah. Okey. Bi fatahat, dengan semua pakai apa? Semua pakai baris atas belakang. Balahah. Huruf belakang tu saja ikut mauqi'ul i'rab. So sini baca bawah bawah sebab harful jari kat depan. Tusamma aidan indal awami bil balahati bil fatahati, dengan baris atas belakang. Wa in intashara al khariju hawla al makhraji fawqa 'adati an-nasi min ghairi intiqalin wa taqattu'in wa mujawazatin wa mithluhu qadruha min maqtu'iha aw faqidiha khilqatan fala yujzi'u fi hashafatil khuntha wala fi farjihi li syakki fihi. Panjang pula cerita di sini. Di sini ni syarat ke, intu li syarti ke, intu lil ghayah. Okey. Kita ambil balik. Ini nampak-nampaknya lil ghayah ya. Ini lil ghayah. Wa in intashara, sekalipun tersebar oleh najis yang keluar haulal makhraji, ya, sekitar tempat keluar dia sahaja. So kalau masih dalam lingkaran hitam keluar itu, ataupun di hasyafah, dalam lingkaran hasyafah itu saja, fauqa adatin nas, ya, melampaui itu lebih daripada kebiasaan manusia, ya. Min ghairi intiqalin, dengan tidak berpindahnya najis itu, wa taqattu'in, dan tidak terputusnya najis itu, wa mujawazatin, dan tidak melampaui najis itu daripada had yang kita sebutkan tadi. Lingkaran hitam itu tak lebih daripada itu. Hasyafah tak lebih daripada itu. Maka masih lagi boleh sapu pakai batu, diistinja pakai batu. Okey. Maka kalaulah melampaui lebih daripada itu, ya, ataupun berpindah, ataupun terputus kena tempat lain, ya, dan melampaui daripada had itu, maka pada ketika itu tertentu pakai batu. Okey. Itu nak baca lagi ke tak ni? Wa mithluha qadruha min maqtu'iha aw faqidiha khilqatan. Okey. Seumpama dengan hasyafah, qadar hasyafah min maqtu'iha, daripada yang zakar yang terpotong dia punya hasyafah. So kalau orang ada terpotong hasyafah, silap proses masa masuk jawi dulu, dipotongnya oleh Tok Mudin sampai putus dengan hasyafah, maka ya, hasyafahnya diukur, dikira dengan qadar apa yang ada itu. Depan tu kita panggil hasyafah jugalah. Au faqidiha, ataupun orang yang hilang hasyafah khilqatan, ya, secara asal kejadian. Beranak memang tak ada hasyafah. So bagi orang yang macam ni dikadarkan hasyafah, ya. Fala yuju fi hasyafatil khuntha wala fi farjihi lisyakki fihi. Maka tidak memadai, ya, pada hasyafah orang khuntha,
wala fi farjihi, dan tidak juga memadai pada farajnya, faraj orang yang khunsa, lisyakki fihi, kerana ada syak padanya, pada orang khunsa. Khunsa ni kita tahu kan, khunsa ni maknanya orang yang lahir dia asal kejadian, dia ni ada dua alat. Alat lelaki pun ada, alat perempuan pun ada. Yang ni pelik. Maka dia cakap sini, fala yujzi'u, tidak memadai. Tidak memadai apa? Tidak memadai guna batu, istijmar, ya, pada hasyafah khunsa, dan juga tidak boleh guna batu pada farasnya kerana syak padanya, pada orang khunsa ni. Mana satu sebenarnya dia? Okey. So orang khunsa, pendek kata, dia kena pakai air ketika beristinja. Wa yushtaratu fi sayyibi an la yasila bauluha madkhala al-dhakari wa huwa tahta makhrajil bauli. Ni yang perempuan, anak-anak dara, antum dengar saja sudah, ya. Okey, yang lelaki pun dengar sebagai ilmu sudah, ya. So sini agak sulit ni. Semua yang disebut sini sulit-sulit belaka. Wa yushtaratu, disyaratkan, fi sayyibi, pada orang yang janda, ya, orang yang sudah janda, ya, sama ada janda yang diiktiraf syarak ataupun janda yang tak diiktiraf syarak. Masuk juga ni, sebab iktiraf ke tak iktiraf ke, benda yang berlaku tu sama, ya, benda yang berlaku pada anggota sulitnya tu dah jadi sama. Okey, alla yasila baulaha, bahawasanya tidak sampai oleh kencingnya, madkhala zakari, tempat masuknya senjata lelaki, wa huwa tahta makhrajil bauli, iaitu di bawah makhraj, ya, tempat keluarnya air kencing. So di bawah tu. Okey, bahawasanya tidak sampai kencingnya, tempat keluar, tempat masuknya senjata lelaki, yang mana madkhala zakari itu duduknya di bawah makhrajil bauli. Okey, tuan-tuan rasanya tahulah. Okey, so disyaratkan pada orang yang dah janda, maksudnya tidak sampai kencingnya, ya, di tempat masuknya zakar itu. Kalau sampai air kencing ke situ, sebab lubangnya lain-lain, ya, makhrajnya lain-lain. Makhrajil bauli di atas, makhrajil zakari di bawah. Kalau air kencing itu masuk dalam tempat zakar itu, berarti berpindah, ya, lubang kencingnya di atas. Alright. Sebab itu kalau sudah berpindah daripada makhraji al-baul ke madkhali zakari, maka yang tu dia kena basuh dengan air. Tak boleh lagi dia istijmar, ya, ataupun istihja. Okey. Wa fil bikri, pada hal anak dara pula. Tadi anak janda, ya, janda berhias. Okey, tak kira lah berhias ke tak berhias, sama saja, sebut saja janda. Okey, dan janda pun, janda di sini perlu didhabitkan lagi, sama ada janda yang sah syarak ataupun yang tak sah dari sudut syarak. Yang tak sah syarak ni macam mana pula dah? Ada juga janda tak sah syarak. Ada, ya, iaitu perempuan yang yakni waliyazbillah min zalik, yang terlibat dengan fahisyah lah. Okey, yang terlibat dengan fahisyah. So apabila dia terlibat dengan fahisyah, artinya alat kelaminnya itu sudah terbuka, sudah diresmikan. Okey. So apabila sudah diresmikan, maka keadaan farajnya itu sama seperti orang yang sudah kahwin. Alright, orang yang sudah kahwin. Sayyib tu maknanya orang yang sudah kahwin. Bukan arti janda, ya, bukan janda, ya. Kita terjemah janda lah. Maknanya sayyib ni orang dah kahwin. Orang dah
kahwin. So orang dah kahwin, perempuan dah kahwin, ya, anggotanya situ sudah terbuka. So apabila dia kencing, masuk air kencing di situ sampai air kencing di tempat faras itu, susah nak cakap, tempat madkhaliz zakari itu, maka berlakunya perpindahan. Ketika itu ta'ayyanal ma', maka dia kena basuh dengan air juga. Okey, so kena hati-hatilah dalam proses buang air kecil. Wa fil bikri, pada hak orang yang masih dara, alla yujawiza ma yadhharu inda qu'udiha. Bahasanya tidak melampaui kencingnya itu anggota yang zahir ketika dia duduk. Ketika dia duduk, ya, ketika dia duduk tu adalah sedikit terbuka. Benda sulitnya tu, ya Allah, susahnya nak sebut. So syaratnya bahawasanya tidaklah melampaui apa yang zahir. Kalau air kencingnya terselerak ke anggota yang lebih daripada apa yang zahir ketika dia duduk tu, maka ta'ayyanal ma', iaitu kena basuh dengan air. Wa illa, kalaulah, wa illa air, wa in yujawizu, wa illa ay wa in yujawizu ma yadhharu inda qu'udiha ta'ayyana al-ma'u. Sekiranya air kencing yang keluar itu melampaui, ya, akan bahagian yang zahir, ya, pada faraj perempuan yang masih dara ketika dia duduk. Perkiraannya ialah ketika dia duduk. Dia duduk, apa yang zahir ketika itu. So air kencing kalau melampaui anggota yang zahir itu, ta'ayyanal ma'u, tertentulah pakai air sahaja ketika dia istinja. Tak boleh lagi pakai batu. Alright. Tapi kalau setakat kena pada apa yang zahir sahaja, tidak melampaui air kencing itu, maka masih lagi boleh pakai batu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama yata'ayyanu fi haqqil aqlafi in wasala bauluhu lil jildati. Ni kena, tadi kena orang perempuan kan? Ada orang gelak sebab kena kat orang perempuan. Ni kena kat orang lelaki pula. Sebagaimana yata'ayyanu, tertentu pakai air. Yata'ayyanul ma'. Yata'ayyanu istikhdamul ma'. Okey. Sebagaimana tertentu pakai air fi haddil aqlafi, pada hak orang yang belum masuk jawi. So, orang yang belum masuk jawi, dia ada apa depan dia tu? Dia ada kulit yang menutupi hasyafah dia tu. Kalau dia kencing, kena kat kulit tu, maka dia tak boleh lagi pakai batu. Dia kena basuh pakai air. Dan benda tu dia kena buka. Kalau tak buka, dia kena anggota dalam tu, yang kulit yang sebelah dalam tu yang menyentuh hasyafah itu, maka dia jadi najis lah. Jadi mutanajis. Sebab itu orang yang tak jawi, dia orang tu duduk dalam keadaan mutanajis sebab bahagian dalamnya tak dicuci. Okey. Kencing sudah tentulah kena bahagian dalam tu, kulit dalam tu. Kulit yang sebelah dalam tu, kulit pisang tu. Alright. So apabila kena yang sebelah dalam tu, dia tak bersih sebelah dalam, dia bersih saja sebelah luar ni sahaja, bererti yang dalam tu masih mutanajis. Okey. Sebab itu termasuk dalam perkara fitrah, iaitu al-khitan, masuk jawi. Okey. Kalau ada yang belum masuk jawi, kau anak-anak pun wajib masuk jawi. Okey. Diijmakkan oleh para ulama bahawasanya jawi bagi lelaki itu wajib. Adapun jawi bagi perempuan, itu ada khilaf.
di antara wajib, sunat, harus, dan satu lagi makramatun, ya, kemuliaan. Kemuliaan kepada kaum wanita, mereka dijauhikan, ya, mereka disunatkan pada ketika mereka kecil. Sekira-kira memperlalukan mata pisau di atas dia punya anggota sulitnya itu sehingga keluar pecah sedikit darah. Okey. Dengan baik-baik pecah darah. So dilalu imrarul musi alal barzi, itu dalam bahasa Arabnya. Memperlalukan mata pisau di atas anggota itu, sekira-kiranya keluarlah darah bintik sikit-sikit darah. Okey. Darah ya, bukan darah. Tu, baca betul-betul. Dengar baik-baik. Aduh. 5 minit lagi. Sabi'uha, syarat yang ketujuhnya pula, la yusibahu ma'un. Allah ada an kat depannya. Alla yusibahu ma'un ghairu mutahirin lahu. Wala yusibahu ma'un, kata musannif. Yang ketujuh katanya syarih, la yusibahu, tidak menimpa akannya, ma'un, oleh air, ghairu mutahirin, yang tidak boleh membersihkan baginya bagi najis. So tidak menimpa najis itu ya oleh air yang tidak boleh menyucikan. Seperti kita kata air apa? Air mustakmal. Ya, kerana air mustakmal itu dia suci tapi tak boleh menyucikan. Ataupun air mutanajis. Percikan-percikan najis ke, percikan air kencing ke, percikan daripada dalam tandas tu ke, ya, kita buang, jatuh najis kita dalam tandas, air pun mengecik, plup, naik balik air tu, ya, ke tempat buang najis kita tu. Maka pada ketika itu tak boleh dah kita nak sapuh pakai batu, kita kena pakai air. Okey, pasal apa? Pasal tempat kita keluar najis itu sudah terkena air yang tidak boleh membersihkan. Sama ada air itu air mustamal, air mutanajis, air mutaghayyir, ya, ataupun apa-apa yang lain lah. Wa in kana tahuran, sekalipun air itu bersih. Ya, seperti air mustamal. Mustamal itu bersih tapi dia tidak boleh menyucikan. Au ma'ian akhara ba'dal istijmari, ataupun cairan yang lain, kena cairan yang lain selepas daripada istijmar. Au qablahu, ataupun sebelum daripada istijmar. Litanajjusihima, kerana telah jadi najis kedua-duanya. Ya, cecair itu pun jadi najis apabila dia kena situ. Dan air yang bersih tadi, air mustakmal pun kalau kena situ dia pun jadi najis. So tak boleh lagi membersihkan dengan batu. Okey, dia kena pakai air. Wa yu'khadhu min dhalika annahu law istanja bihajarin mablulin lam yasihha istinjau. Ya, dipaham. Yu'khadhu mana dipaham daripada perbahasan ini, min dhalika al-mazkur min hadzal bahth, daripada perbahasan ini, annahu, bahwasanya law istanja, sekiranya beristinjalah seseorang bihajarin mablulin, dengan batu yang lembab. Mablul dengan makna lembab, maknanya yang tak kering. Apa jadi? Lam yasih istinja'u, tidak sah istinja'. Kenapa? Kerana dengan lembabnya batu tu dia menyebabkan najis itu berpindah. Ya, li'annahu yu'allilu, itu dia punya apa nama ni? Illah. Li'annahu yu'alliluhu bitanajjusin binajasatil mahalli, kerana dia mencacatkan batu itu sendiri dengan jadi najisnya dia dengan najisnya tempat. Apabila batu tu basah, dia bertemu dengan najis yang basah,
maka dia akan mencacatkan proses istinja, yang akan menjadikan lembapan batu itu menajiskan, betul menajis, dia jadi najis dan dia menajiskan pula tempat. Summa yunajjisu, kemudian dia menajiskan tempat. Fayata'ayyanul ma'u, maka pada ketika batu yang kita nak guna tu batu yang lembab, ada bekas air yang belum kering, maka pada ketika itu tertentulah pakai air untuk istinja. Okey. So di sini ada sedikit pemerhatian yang halus perlu diberikan supaya kita faham kaedah-kaedah ini, ya. Wasaminuha, yang ke-8-nya, syarat yang ke-8, antakunal ahjaru tahiratan fala yujzi'u al-istinja'u bihajarin mutanajjisin. Bahawasanya adalah batu yang kita nak pakai itu batu tu bersih. Maka tidak memadai oleh istinja dengan batu yang mutanajjis, yang kena najis. Okey, batu yang kena najisan itu tak boleh lah. Okey, kena bersih batu. Kemudian qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ada pula di sini tambahan. Wa'lam anna kullama huwa maqisun 'ala al-hajar al-haqiqi wa huwa ma idza wujidat al-quyud al-arba'atu fa yusamma hajaran syar'iyyan yajuzu al-istinja'u bihi. Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, bahawanya setiap apa yang mana ia dikiaskan ke atas batu yang betul, batu sungguh, dan ia adalah apa yang apabila didapati kait-kait yang 4. Maka apabila ada kait yang 4 ni, dinamalah dia batu itu hajaran syar'iyan, walaupun dia tu bukan batu. Contohnya kayu, contohnya tisu keras, kertas keras, ataupun sabuk dan seumpamanya. Okey? So semua benda tu dikiaskan dengan batu yang hakiki. Okey? So walaupun dia bukan batu, tapi di sudut syaraknya apabila dia cukup 4 kuyud ini, dia pun sah, boleh dipanggil batu secara syar'i walaupun dia bukan batu. Yajuzul istinja'u bihi, boleh kita beristinja' dengannya. Al-awalu an yakuna tahiran, ya, benda itu benda suci. Tisu suci, kertas keras itu suci, tanah tanah yang berketul itu, orang Kelantan panggil tanah ko. Okey, an yakuna tahiran fa kharaja bihi najisu, maka keluar dengan kait yang pertama, kait kata benda tu mesti suci, keluarlah dengan kata itu najis. Maka najis tak boleh untuk dibuat istinja, walaupun dia keras, walaupun dia kering. Kalba'ri, seperti tai unta. Al-ba'ri, tai unta. Ya. Wal mutanajjisu kal hajari al mutanajjisi. Adapun benda yang mutanajis, maka dia sepertilah batu yang mutanajis. Contohnya, kita kata tanah yang mutanajis, tisu yang mutanajis, maka dia hukumnya sama dengan batu yang mutanajis. Tak boleh pakailah untuk istinja. Okey. Yang kedua, asan wasani an yakuna jamidan. Benda tu benda yang jamid, benda yang berketul. Benda yang berketul. Falau istanja bi ratbin min hajarin, ya, au ghairihi kama'il wardi wal khalli lam yujzi'hu. Sekiranya seorang itu istinja dengan batu yang lembut, macam mana entah tu, okey, dia bukan jamid, ataupun lainnya seperti pakai air
air mawar, kama'il wardi, wa khalli, pakai cuka, maka itu tidak memadai. Orang tak panggil istinja itu. Okey. So benda yang kita nak pakai untuk istinja itu, pertamanya dia bersih, yang keduanya dia jamid, dia benda berketut. Tisu masuk dalam bab jamid. As-salisu an yakuna qali'an, ni yang tak boleh dah buku 6. Nantilah kita sambung balik yang ketiga ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kalau ada soalan tak? Ada soalan bolehlah bertanya soalan. Kalau tak ada soalan, kita boleh tangguhkan kelas kita ini. Hazim, macam mana? Pengerusi. Tak ada soalan ya? Tak ada. Okey. Kalau tak ada soalan, kita tangguhkan kelas kita ini. So kena sabarlah dalam belajar. Okey, sabar. Untuk dapatkan ilmu ni, dia kena sabar banyak-banyak. Sehingga jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.